Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info padu, info hangat, topik-topik yang menarik politik di Malaysia hari ini. Saudara-saudara, satu kejadian mengejutkan, satu situasi yang mengejutkan, dan ini berkaitan dengan nama Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Ini satu berita ataupun satu topik yang paling panas. Dalam satu artikel mengesahkan, suspek rasuah mati ketika dalam tahanan SPRM. Bagi saya ini satu kematian yang pasti mengejutkan ramai. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki berkata, suspek itu meninggal dunia di hospital selepas jatuh sakit pada pagi tadi. Seorang suspek yang sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan meninggal dunia ketika dalam tahanan agensi tersebut. Nah, bagi saya ini pasti satu pemergian, satu kematian yang mengejutkan Malaysia. Malaysia kini yang memetik Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, sebagai berkata, lelaki yang berusia dalam lingkungan 50-an itu meninggal dunia ketika dirawat di hospital akibat sakit. Jadi adakah ini juga satu topik yang panas ataupun kematian yang mengejutkan ramai orang? Mungkin mengejutkan kepada kepimpinan politik hari ini, mungkin mengejutkan Tun Dr. Mahathir, mungkin juga mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan mengejutkan ramai lagi. Dalam artikel ini, suspek tersebut dilaporkan ditahan oleh SPRM dan jatuh sakit pada pagi ketika berada di ibu pejabat agensi itu di Putrajaya. Lelaki ini antara 3 suspek yang ditahan semalam berkaitan kes pengubahan wang haram yang ada kaitan dengan aktiviti perlombongan mineral tanpa lesen di Pahang. Pada pagi ini, pegawai kami mendapati lelaki ini tidak sihat dan segera membawanya ke hospital. Lelaki ini meninggal dunia ketika dirawat di hospital, katanya. Azam juga memberi jaminan SPRM akan bekerja sama penuh dengan polis yang menyiasat kejadian itu. Katanya, pegawai SPRM yang terlibat dalam siasatan kes itu juga akan memberikan keterangan kepada polis. Terdahulu hari ini, SPRM dilaporkan menahan 3 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti perlombongan haram di Raub, Pahang, dan pengubahan wang haram berjumlah RM1,8 juta. Jadi di sebalik kematian salah satu suspek tersebut, di sebalik kematian suspek itu, terdapat juga pendedahan SPRM yang pasti mengejutkan ramai, di mana SPRM dilaporkan menahan 3 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti perlombongan haram di Raub, Pahang, dan pengubahan wang haram berjumlah RM1,8 juta. 3 suspek yang ditahan termasuklah pengendali mesin perlombongan dan seorang pegawai awam. Jadi bagi saya ini pasti satu topik yang panas, satu topik yang mengejutkan. Di sebalik suspek rasuah tersebut yang mati ketika dalam tahanan SPRM, ada pendedahan lain SPRM berkaitan dengan pengubahan wang haram RM1,8 juta yang melibatkan penahanan 3 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti perlombongan haram di Raub, Pahang. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, heboh, kecoh, huru-hara baru-baru ini berkaitan dengan satu serbuan yang dilakukan di kediaman salah satu kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional ataupun Bersatu, dan juga adalah Ketua Pembangkang hari ini, yaitu Hamzah Zainuddin. Akhirnya,
satu artikel ataupun berita mengesahkan rumah ataupun kediaman Hamzah Zainuddin diserbu. Dan kita juga tahu sebelum ini Hamzah Zainuddin pernah dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Nah, apa yang bermain di pikiran ramai orang, netizen, rakyat Malaysia? Pertama, kenapa beliau diserbu oleh LHDN? Dan kedua, adakah Hamzah Zainuddin memang benar-benar terlibat dengan salah laku yang besar? Nah, itu menjadi persoalan ramai orang. Nah, akhirnya saudara-saudara, berita susulan setelah kediaman Hamzah Zainuddin diserbu, ini penemuan yang paling menggemparkan rakyat Malaysia. Dalam satu artikel mengesahkan, LHDN serbu rumah Hamzah, rampas file dokumen pemilikan aset. Kediaman Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa diserbu pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN. Sumber itu juga berkata, ahli Parlimen Larut itu difahamkan berada di rumahnya di Damansara, Kuala Lumpur ketika serbuan yang dilakukan sepasukan pegawai kira-kira jam 11 pagi. Katanya, serbuan berkenaan dilakukan. Susulan terdapat beberapa cukai yang tidak dilaporkan. Terdahulu, sebuah portal melaporkan penguat kuasa LHDN turut merampas beberapa file termasuk dokumen pemilikan aset dan akaun. Sementara itu, sumber LHDN ketika dihubungi berkata pihaknya kini tidak boleh mendedahkan apa juga maklumat terhadap kes yang membabitkan cukai. Kami tidak boleh mendedahkan apa juga maklumat ketika ini, katanya. Seperti yang kita tahu, bulan lalu ataupun sebelum ini, Hamzah mengesahkan beliau telah dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi memberi keterangan berhubung satu kes pendakwaan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Beliau menyatakan, keterangan berkenaan dilakukan susulan pertuduhan ke atas ahli perniagaan Sim Chuh Tiam di mahkamah. Nah, saudara-saudara, persoalan yang bermain di fikiran ramai orang hari ini, adakah memang Hamzah Zainuddin mempunyai telah melanggar undang-undang ataupun mempunyai salah laku, didapati melakukan kesalahan yang membabitkan agensi LHDN dan juga SPRM. Dan kalau benar memang Hamzah Zainuddin dapat dibuktikan bersalah ataupun mungkin didapati bersalah, bagaimana pula status beliau sebagai Ketua Pembangkang, sebagai ahli Parlimen Perikatan Nasional dan kepimpinan tinggi Bersatu dan PN juga? Adakah beliau mungkin reputasi beliau akan jatuh ataupun mungkin status beliau akan jatuh? Mungkin ramai yang mula memandang rendah terhadap Hamzah Zainuddin kalau benar beliau dapat dibuktikan bersalah. Nah, itu semua menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, itu yang berlaku selepas kediaman Hamzah Zainuddin diserbu. Nah, adakah ini bermakna PN juga telah menerima, maksud saya, adakah PN juga yang seringkali menyerang kepimpinan Kerajaan Perpaduan, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi pada akhirnya mereka pula yang diserbu? Adakah selepas ini ada lagi pemimpin lain yang bakal diserbu? Nah, itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.